Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Ta'ala pada malam ini kita bersama. Setelah kita melalui satu tempoh pilihan raya yang penting, dan kita juga telah pun mengetahui keputusannya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menangguhkan kemenangan kita buat sementara waktu. Mudah-mudahan kemenangan kita yang dijanji oleh Allah itu akan sampai masanya bila tiba waktu yang ditentu oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bebas mengatur urusan agamanya. Kalau Allah kehendaki, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudah bagi dia untuk memberi kemenangan kepada Islam. Dan kemenangan kita untuk mendaulatkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala mestilah mencukupkan syarat. Kadang-kadang Tuhan tangguhkan syarat kita tak cukup, yang menyebabkan kita tidak perlu rasa duka cita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu rasa hina dan jangan kamu rasa duka cita. Jangan rasa hina kerana kita bukan mengajak orang kepada maksiat. Dan jangan rasa duka cita, jangan bersedih. Walaupun tabiat manusia Allah buat hati kita ni akan mudah rasa sedih dengan perkara yang kita tidak diingini berlaku. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan supaya kehidupan kita di dunia yang sementara ini mestilah bersedia menerima perkara-perkara yang tidak semesti kita semua suka. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diperintahkan kamu berperang, berjuang, sedangkan kamu tak suka. Boleh jadi sesuatu yang kamu tak suka sebenarnya baik bagi kamu. Dan boleh jadi yang kamu suka mungkin tidak baik bagi kamu. Allah tahu, kamu tidak tahu. Oleh kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menentukan bagi kita segala apa yang berlaku, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta kita jangan rasa hina. Sebagai orang Islam, jangan kita rasa hina bila mana kita tidak mencapai kemenangan. Kerana perjuangan Islam ni panjang, jauh. Lau kana ardan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihim asy-syuqqah. Kalaulah perjuangan Islam ni mudah ya Muhammad dan senang mencapai kemenangannya, nescaya kami akan ikut kamu, kata golongan munafik. Walakin ba'udat, akan tetapi dia jauh. Tabi'i perjuangan Islam ni dia jauh. Tidak boleh capai dengan hanya satu dua pilihan raya. Dia jauh dan halangannya pun banyak. Kadang-kadang halangan BRIM, kadang-kadang halangan duit, berbagai-bagai. Yang kadang-kadang kita kena lihat, halangan-halangan ni macam-macam jenis. Maka oleh kerana dia jauh, maka kita kena bersedia menerima hakikat bahawa perlunya ada penyambungan dalam perjuangan Islam. Mungkin tak sampai dengan umur kita, akan sampai masanya akan disambung oleh mungkin anak dalam perut cucu kita. Hari ini kita berjuang, kita bekerja untuk memenangkan Islam. Kita tahu mereka menipu dan mereka menyeleweng, dan kita tak boleh harap, memang mereka kerja, mereka memang tipulah. Kalau kita nak supaya mereka jujur, nak orang jujur menipu, orang yang jujur tak menipu, insya-Allah orang jujur tidak akan menipu. Tapi kalau kita harap penipu supaya tak menipu, payah. Cuma perkara yang perlu kita faham, ada kadang-kadang maklumat yang tak betul yang disampai melalui media internet khususnya. Ada yang kata
Ya, tambah peti undi dan sebagainya. Perkara ni perkara mustahil. Ya. Macam mana boleh berlaku? Tak mungkin boleh berlaku. Ya. Sebab kita duduk depan peti undi. Ya. Kalau boleh tambah, pacar kita tak buat kerja. Pacar kita duduk depan peti undi. Ya. Dia jaga peti undi. Lepas mengundi, semua kita duduk depan peti undi. Kita tengok satu persatu peti undi kita. Bila masa tambah? Masa padam lampu. Ya. Padam lampu tambah. Tak menasabah. Ya. Tak menasabah pada lampu tambah. Kalau pada lampu tambah, pacar kita tak bersedia lah. Kita beritahu dah, kena bawa lampu, suluh. Ya. Kena bersedia. Dan bila padam, kita duduk depan peti undi. Ya. Peti undi ada 5. Bila padam jadi 6, tak mustahil. Ya. Perkara ni perkara yang hanya direka-reka dalam media. Yang kita tak boleh terima, kena faham. Ya. Dia benda yang duduk depan mata kita. Pacar kita duduk tunggu. Ya. Tengok. Ya. Bahkan kita semayang pun, kita semayang dalam bilik tersebut. Ya. Kita bergilir. Ya. Maka kita tak mungkin boleh bertambah. Ya. Masalah kita ialah penipuan. Memang kita ada berbagai-bagai bentuk penipuan. Ada yang kadang-kadang kita rasa duka cita bila mana ya, pengiraan undi semula. Ya. Perkiraan undi sepatutnya tidak berlaku selepas undi dibilang di setiap tempat mengundi. Ya. Bila undi dibilang di setiap tempat mengundi, dah confirm, keluar borang 14, borang yang kita sahkan. Peti undi itu disil. Lepas itu, kita pegang borang 14, ini keputusan kita. Maka peti undi tadi dibawa ke tempat penjumlahan. Tidak mustahil peti undi ditukar dan seumpama dalam perjalanan. Kita tak escort. Tetapi dia tak boleh bilang tempat penjumlahan. Masalahnya kalau dibilang semula tempat penjumlahan, maka ini melanggar ya, peraturan-peraturan yang sepatutnya. Apa guna kalau nak bilang semula tempat penjumlahan, apa guna borang 14? Tak gunalah. Ya. Yang kita tentang, yang kita bantah, ya, sepatutnya kertas undi tidak dibilang semula di tempat penjumlahan. Tempat penjumlahan hanya boleh menjumlahkan undi saja. Sebarang usaha nak buka balik peti undi mesti dengan arahan mahkamah. Petugas kita dah tak ikut peti undi. Petugas kita bawa borang 14 ke tempat tugas masing-masing. Untuk kita campur, mungkin di markah kita, di pejabat dan seumpamanya. Ya, siapa yang boleh mengesahkan di tempat penjumlahan? Ada petugas kita pergi dengan borang supaya ditulis sama. Jadi umum sama. Tapi kalau tak puas hati, tak boleh kita jumlah semula. Bayangkan kalau dah kita kira parlimen sampai pukul 9 malam, daripada pukul 5. Nak sambung pula daripada pukul 9 sampai pukul 12. Ya, dengan berpuluh ribu undi. Maka tidak mustahil akan berlaku suasana yang tidak baik. Hakikat sebenar, rakyat Malaysia dah tolak Barisan Nasional. Ini hakikat sebenar. Rakyat Malaysia kita mendapat, Pakatan Rakyat mendapat 49.6% undi. Manakala Barisan Nasional hanya mendapat 46%. Ya. 46% daripada rakyat Malaysia yang bersama dia. 49 lagi, hampir 50% yang dah tolak dia. Dan kita mendapat lonjakan 71 kursi Dewan Undangan Negeri dan 7 kursi Parlimen. Ya, maknanya ini hakikat dalam keadaan kita tangkap berbagai-bagai cerita. Ada Bangla yang masuk mengundi, yang tanya pada menteri pun tak tahu. Ya. Yang suruh sebut dukun negara pun tak tahu. Ya. Yang suruh sebut alamat rumah pun tak ingat dan sebagainya. Yang sahabat-sahabat boleh tengok. Ya. Tidak mustahil penipuan akan berlaku. Ya. Maka perkara ni perkara yang kita teliti. Tetapi benda-benda yang kita pergi kepada benda yang rasional. Ada di sana perkara yang mungkin tak betul sangat. Ya. Apakah mungkin boleh berlaku pertukaran peti undi dalam perjalanan? Tidak mustahil. Ya. Tapi kalau nak tambah peti undi tempat bilang, mustahil. Ya. Tempat bilang sebab kita duduk depan peti undi. Adapun tempat penjumlahan bertukar, tidak mustahil. Sebab kita tak ikut kereta polis. Kereta yang bawa. Ya, yang bawa peti undi. Sebab tu berbagai-bagai cerita di tengah jalan jumpa ya, peti undi yang sebagainya.
Ini sedang kita kumpul, dan bagi pihak kita PAS, kita menyokong jawatankuasa bersih yang telah mendesak supaya dikumpulkan semua maklumat-maklumat. Untuk makluman hingga ke malam ni kita tidak iktiraf keputusan SPR. Untuk makluman sampai ke malam ni kita tidak iktiraf keputusan pilihan ke-13 kerana kita dapati terlalu banyak perkara yang meragukan, yang besar-besar. Dan kita sedang kumpulkan, kita ada masa 21 hari selepas petition pilihan raya. 11 hari selepas gazet. Keputusan ni kena gazet dulu. Lepas gazet kita ada masa 21 hari untuk membuat bantahan dan sebagainya. Dan kita tengok banyak perkara-perkara yang pelik. Mula-mula menang. Kemudian tiba-tiba bila dibilang kali kedua tempat penjumlahan, tiba-tiba berlaku penambahan dan seumpamanya. Perkara ni kita akan teliti satu persatu. Dan sebagaimana telah diumum oleh DAP, bersetuju bahawa untuk melantik Datuk Seri Anwar sebagai Ketua Pembangkang di Parlimen Malaysia, bagi pihak PAS juga kita tidak ada masalah untuk mengekalkan Datuk Seri Anwar sebagai Ketua Pembangkang dalam Parlimen Malaysia. Dan kita doa pada Allah Ta'ala mungkin dalam masa petition 21 hari ini, mudah-mudahan kita boleh buktikan beberapa penyelewengan dan penyalahgunaan, pelanggaran peraturan dan undang-undang dan sebagainya. Sebagai contoh, dawak kekal. Dawak kekal ni 5 juta tuan dia beli. 5 juta. Baik beli nila. Nila murah sikit. Beli nila. Ataupun beli inai. Saya rasa kalau inai tak sampai sejuta. 5 juta ni banyak tuan. 5 juta. Boleh buat mandi tau. Jadi kita nak tahu syarikat mana yang membekal. Kontraktor mana dapat projek sampai 5 juta bekalkan dakwat. Kononnya boleh tahan 5 hari. Lepas ngundi balik basuh dengan sabun hilang. Yang kita duka cita bila SPR mengumumkan, dia kata tak apa hilang sebab esok bukan mengundi. Masalahnya hari tu hari mengundi. Bila hilang tak gunalah celuk jari. Sebab bila hilang orang tu boleh pergi, tak mustahil dia pergi mengundi tempat lain. Tak mustahil. Dia mengundi di sini, lepas mengundi dia pun hilang. Dia pergi di Pekan ke, dia mengundi di Raub ke, tak ada masalah. Dan kita hanya tahu senarai di tempat kita. Ini yang kita, tujuan celuk jari ni supaya kekal, dia tak boleh pergi tempat lain. Jadi kalau hilang, tak ada guna. 5 juta saya difahamkan. Jadi tuan sekalian, itu yang kita rasa masalah-masalah yang teknikal ni kena perbaiki. Dan satu referendum rakyat, kita cadangkan supaya satu referendum rakyat dibuat untuk Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia perlu ditukar orang lain atau perlu dikekalkan. Dan kita harapkan insya-Allah referendum ini perlu kita desak satu referendum. Makna rakyat bersetuju atau tidak kepada tangkuasa Suruhanjaya Pilihan Raya yang ada ni. Kalau rakyat tak setuju, maka kena tukar orang lain yang kita rasa lebih berlaku adil. Ini antara benda-benda yang sedang kita buat tuntutan insya-Allah. Tuan sekalian, anda rasa itulah malam ni sikit sebanyak sekadar tazkirah sempena raya. Anak bulan, ibu bulan, walaupun tidak kelihatan, insya-Allah kita harapkan akan datang kita teruskan gerak kerja kita. Dan sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak-banyak semua kepada petugas kita yang hadir. Tuan sekalian, terima kasih atas sumbangan sahabat-sahabat semua. Yang kali ini banyak sumbangan-sumbangan yang kita belanjakan untuk pilihan raya daripada duit kepada orang ramai yang beri sumbangan. Terima kasih banyak-banyak. Hingga rasanya kita tak ada hutang lah. Pilihan raya kali ini kita tak ada hutang. Pilihan raya dulu kita ada hutang lama. Lepas pilihan raya kita terpaksa cari duit lain untuk bayar hutang. Saya rasa kali ini di peringkat negeri pun mungkin kita tak ada hutang rasanya. InsyaAllah. Terima kasih sumbangan. Terima kasih atas sumbangan tenaga. Terima kasih di atas segala usaha payah tuan sekalian. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kemenangan satu masa nanti kepada kita. Dan insyaAllah kehidupan kita balik macam biasa. Yang duk bersedih tu cukuplah. Cukuplah bersedih tu. Sampai orang rumah pun rasa pelik. Suami dia duk sedih sangat ni rasa pelik. Dia kata awak ni kok sedih benda lain.
Jadi cukuplah kita bangun dengan kekuatan kita, dengan ketabahan kita, dengan kesungguhan kita bekerja, insya-Allah. Ya. Yakin satu masa Allah akan beri kemenangan kepada kita, insya-Allah. Itu saja untuk hari ini. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Assalamualaikum.